Datuk Seri, sila. Tak habis-habis dengan hidung saya ni. Nampak macam mana Allah Ta'ala bukan bagi semua hidung macam tu. Dah nasib, sabar je lah. Yang saya kasihi Tan Sri Pengerusi Tetap, yang saya kagumi Tan Sri Timbalan Pengerusi Tetap, yang saya sanjungi Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, dan yang amat berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor. Sahabat saya yang saya cukup hormati, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden UMNO, dan Datin Seri Hamidah. Yang saya kasihi Pak Lah, Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Tun Jin, Ketua Perakan Wanita Kak Ijat, Ketua Pemuda Saudara Khairi Jamaluddin, Ketua Perakan Puteri Datuk Mas Emiati, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, para perwakilan, pemerhati yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 54. Dan mereka merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik perancang. 2 tahun lalu, kita berimpun dalam suasana yang amat berbeza. Semangat kekitaan dan perpaduan kita diganggu-gugat. Keadaan serba tidak menentu, diselubungi pelbagai persoalan. Di pentas inilah kita lihat salamnya beralas, yang di bawah kekok memerhati berteka-teki. Inilah yang berlaku sedang kita merancangkan agenda umat. Ada yang dekat dengan kita merancang khianat. Kita laungkan slogan bersatu, ada yang cuba pecah sekutu. Mereka susun pelbagai cara untuk meranapkan kita. Mereka rancang pelbagai pakatan. Mereka serang dari segenap segi. Dulu musuh yang paling dibenci, tapi sekarang dipeluk jadi kawan sejati. Betul tak? Tetapi ingatlah, mereka boleh merancang. Allah jugalah sebaik-baik perancang. Datanglah 1001 muslihat. Tiada yang dapat menafikan perancangan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya memanjatkan rasa syukur kerana akhirnya langkah kita lebih tersutun bila kita kenal siapa sebenar kawan, siapa sebenar lawan, siapa gunting dalam lipatan. Mereka yang berada di hadapan saya ini telah pun teruji dan tetap setia dengan Parti Keramat UMNO yang kita cintai ini. Maka dalam perhimpunan yang amat penting ini, tanggungjawab setiap daripada kita menjadi lebih besar. Menuntut kesetiaan, menuntut keikhlasan, dan menuntut pengorbanan. Dan atas kesedaran itulah tahun ini amanah yang disandarkan kepada saya selaku pengerusi jawatan kuasa usul. Saya galas dengan penuh keinsafan. Sebanyak 826 usul akar umbi dari cawangan dan bahagian telah diterima yang menjadi asas dalam rangka usul di perhimpunan ini. Bagi menjadikan UMNO lebih inklusif, kita garapkan suara semua pihak berkepentingan termasuk mereka daripada luar UMNO dengan meneruskan konvensyen pemerkasaan agenda ummah yang dihargai sangat
oleh Wakil Sabah Datuk Arifin dan Datuk Jangan Bimbang, kita akan semarakkan konvensyen ini di negeri-negeri selepas ini. Di samping itu juga, kita melaksanakan dua pendekatan baru. Pertama, maklum balas kepada usul yang dibangkitkan tahun lepas. Kita serahkan semula kepada UMNO bahagian sebelum berlangsungnya mesyuarat perwakilan tahun ini. Ia bertujuan agar kepimpinan bahagian mempunyai jawapan kepada isu dan persoalan yang dibangkitkan suara akar umbi dan apakah tindakan yang telah kita ambil. Kedua, kita juga telah membukukan Aku BN, satu dokumen akar umbi bina negara yang telah pun diedarkan kepada semua perwakilan. Dokumen ini bertujuan membekalkan maklumat kepada jentera tentang usul parti yang telah menjadi dasar, yang telah menjadi program dan telah pun menjadi keputusan kerajaan. Kita mahu rakyat tahu bahawa UMNO dan BN lah yang mengangkat suara rakyat menjadi agenda kerajaan. Kita juga mahu rakyat melihat nilai dan makna kepimpinan kita yang sentiasa mendengar dan menyelami suara hati mereka. Walaupun mungkin ada sebelingan daripada kita mungkin melihat usul yang diutarakan ini semacam kecil, tetapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kesannya begitu besar kepada proses dasar dan polisi pembetulan agenda. Sekadar menyebut beberapa contoh. Penghapusan tol Batu Tiga Shah Alam adalah dari usul UMNO Shah Alam pada tahun 2012. Penangguhan bayaran PTPTN diangkat dari UMNO Selayang. Program Satu Azam datangnya daripada suara wanita. Pemuda dengan usul program rumah transitnya. Dan puteri dengan usul perumahan mampu milik. Kesemua usul ini akhirnya menjadi agenda kerajaan dan semua ini terlaksana di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Tak ada siapa boleh menafikannya. Maka bagi pihak jawatan kuasa usul dan seluruh kepimpinan ahli Majlis Tertinggi, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua perwakilan di atas sokongan sebulat suara dalam meluluskan ketiga-tiga usul yang dibentangkan pada kali ini. Malah pada tahun ini kita sepakat menetapkan satu keputusan di luar kebiasaan apabila usul ucapan dasar Presiden diluluskan dengan pindaan. Tambahan yang dibuat untuk mengekalkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Presiden dan mengesahkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Presiden, kita terima secara sebulat suara kerana ikhlas. Bangun. Kita lakukan ini kerana kita ikhlas dan kita tahu keputusan ini lahir atas kesedaran bahawa jika kita ingin terus mendapat mandat rakyat, seluruh tumpuan kita perlu dihalakan kepada usaha memenangi pilihan raya. Justru selaku naib Presiden, saya menyeru seluruh perwakilan dan jentera parti agar tidak lagi mengulangi perkara ini sehinggalah kita selesai berhadapan dengan pilihan raya PRU ke-14 nanti. Boleh? Boleh atau tidak? Kerana kita tidak ada pilihan. Kalau perang, mesti.
Kalau perang mesti. Maka kita tidak ada pilihan, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita berpegang kepada peringatan Presiden dan timbalan Presiden. Dahulukan kepentingan parti dan perjuangan dari kehendak dan kedudukan. Sekembalinya kita nanti, segala gerak, tindak, perbincangan hendaklah hanya berkisar kepada bagaimana kita dapat memenangi pilihan raya yang bakal kita hadapi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap era kepimpinan akan berhadapan dengan pelbagai cemohan dan rintangan. Dengan lanskap politik dan situasi ekonomi dunia hari ini, cabaran menjadi jauh lebih besar, lebih getir dari era-era sebelumnya. Namun kita bersyukur. Kita bersyukur kerana dipimpin seorang tokoh yang begitu disegani dari segi kepimpinannya, kesabarannya, kebijaksanaannya. Pastinya bukan mudah bagi beliau menatang perjuangan ini. Yang amat berhormat, minta maaf. Saya hanya mampu gambarkan kepimpinan Datuk Seri melalui ungkapan Melayu, melalui nukilan Tenas Effendi yang berbunyi, ia memimpin menurut waris, baik tersirat mahupun bertulis. Duduknya kukuh di dalam majlis, membela rakyat tahan berhabis, berkata benar, bermulut manis. Dijadikan pemimpin, tuah tak habis. Dijadikan tua, mengikut garis. Dijadikan induk, sudah ditapis. Memimpin negeri tentu terpuji, memimpin umat tentu selamat. Inilah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Tuan Sri Pengerusi Tetap, Datuk Seri Presiden telah mengamanahkan saya bersama-sama dengan Datuk Seri Zahid untuk membantu beliau dalam hal ehwal keselamatan negara. Presiden menyentuh tentang ancaman IS dan Daesh ketika menyampaikan ucapan dasar Khamis lalu. Ancaman yang bermula hanya bersifat wilayah, hari ini merupakan ancaman sejagat. Bermula di Timur Tengah, hari ini bendera Daesh telah berkibar di Marawi, Filipina, negara jiran yang amat dekat dengan negara kita. Saya amat menyedari kebimbangan tuan-tuan dan puan-puan terhadap perkembangan ini. Soal keselamatan merupakan sesuatu yang amat serius, memerlukan ketelitian tertinggi dan tidak boleh berlaku walau sebarang kesilapan. Justru selagi diamanahkan, saya berjanji berdiri di hadapan para perwakilan UMNO setakat mana yang saya mampu. Kita tidak akan membiarkan walau seinci pun tanah Ibu Pertiwi ini, termasuk Sabah dan Sarawak, dicerobok dan diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Pada masa yang sama, kita berterima kasih kepada para prajurit negara. Di saat kita tidur lena menikmati keamanan, mereka terpaksa memandi keringat, mempertaruh nyawa mengawal sempadan negara. Malah, tugas mereka tidak terhenti di situ saja.
Para prajurit kita juga sentiasa bersedia menghadapi segala bencana yang melanda. Di saat kita berhimpun di Dewan ini hari ini pun, para prajurit kita sedang bertungkus lumus membantu mangsa-mangsa banjir di beberapa negeri. Setakat jam 12 tengah hari tadi, anggota tentera kita sedang memberikan bantuan kemanusiaan di Kota Star Kedah, di Raub Pahang, di Daerah Kemamang, Terengganu. Inilah pengorbanan prajurit-prajurit kita dan Angkatan Tentera Malaysia. Malangnya bulan lalu di Pulau Pinang, ada yang cuba menafikan sumbangan dan kerja keras anggota keselamatan kita semata-mata demi agenda politik mereka. Memang benar seperti yang disebut oleh Datuk Zaidi, Wakil Pulau Pinang. Sebenarnya anggota kita telah turun membantu mangsa banjir jauh lebih awal sebelum rakaman video terancang Lim Guan Eng disebarkan. Memang tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan pemerhati di luar sana, memang sikap pembangkang sering mempersenda dan bersendiwara, hingga hal keselamatan negara pun tidak terlepas dari mainan mereka. Insiden Lahad Datu dikatakan sandiwara, walau anggota kita terkorban nyawa. Aset ketenteraan dan kapal salam diperlekeh. Hak penempatan tentera sebagai penghuni pun dipertikaikan. Tetapi apabila berlaku bencana dan huru-hara, Angkatan Tentera Malaysia kita juga yang dicarinya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kedaulatan negara bukan hanya mengenal kecanggihan dan kelengkapan aset serta teknologi-teknologi yang canggih. Tetapi ia juga banyak bergantung kepada kesanggupan para prajurit untuk berkorban jiwa dan raga. Kami di Kementerian Pertahanan faham dan sedar bahawa anggota tentera kita mampu melakukannya apabila mereka mengetahui keluarga yang ditinggal terjaga dan terbela. Sesungguhnya saya tersentuh dengan ucapan Wakil Puteri Azizah binti Azizan Along kita ni in love dengan hidung saya. Tapi percayalah, setakat hidung je. Anak veteran tentera yang dibesarkan di persekitaran kem tentera. Along, terima kasih kerana mengusik hidung Turki ni. Tetapi pada masa yang sama, bila tiba di kampung nanti, sampaikan salam dan pesanan kepada ayahanda dan adinda Major Besara Azizan dan Kapten Farhan bahawa saya mendengar harapan warga tentera. Malah dengan sokongan yang amat berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, usaha membela kebajikan anggota dan veteran dan seluruh keluarga mereka akan diteruskan. Ini pendirian dan juga hasil perjuangan UMNO. Tidak ada siapa lagi yang boleh menidakkannya. Maka bagi menyemarakkan lagi semangat para prajurit, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda sokongan kita UMNO kepada mereka, saya dengan rendah diri memohon tuan-tuan dan puan-puan beri tepukan yang paling gemuruh kepada perwira-perwira yang didendang ini. Tan Sri Pengerusi Tetap, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi,
Awal minggu ini kita dikejutkan dengan berita yang sangat membimbangkan perhubungan dan kestabilan geopolitik dunia. Tindakan Amerika Syarikat mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel merupakan tamparan hebat kepada seluruh dunia Islam. Marilah kita berdoa dan terus berdoa agar konflik ini tidak membawa ke ambang kemusnahan. Kerana ingatlah, mereka merancang, Allah jua merancang. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Namun begitu, kita harus bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dalam isu Baitul Maqdis ini. ATM sentiasa bersiap siaga, menunggu isyarat dan arahan daripada pucuk pimpinan dan payung negara untuk menyumbang peranan yang sewajarnya. Apa jua arahan daripada pemerintahan tertinggi Angkatan Tentera ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan terus kami junjung. Bila mendengar adik Muhammad Reza daripada UTHM mewakili mahasiswa nasional pagi tadi, tergerak hati saya untuk menarik perhatian para perwakilan kepada kebiadaban pembangkang. Biadabnya mereka yang menghina institusi raja yang semakin menjadi-jadi. Mereka heret rakyat jelata untuk tidak lagi menghormati raja-raja Melayu yang menjadi lambang demokrasi, raja berperlembagaan di negara ini. Mereka tolak prinsip taat setia kepada raja seperti disebut dalam rukun negara. Jika pada tahun 1946, air mata raja-raja Melayu mengalir ketika UMNO menentang Malayan Union, hari ini kita orang-orang UMNO yang berhimpun di Dewan Merdeka dalam perhimpunan tahun ini sekali lagi berjanji akan terus mempertahankan institusi berraja di negara ini. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita tidak akan izinkan air mata ke bawah duli-duli tuanku mengalir lagi. Betul Rizal sebut raja dan rakyat berpisah tiada. Tetapi betul juga raja dan UMNO berpisah tiada. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Tan Sri Pengerusi Tetap akhir kata, pilihan raya pasti tiba. Kita perlu berada di landasan yang tepat untuk mendapatkan mandat besar rakyat. Mandat untuk meneruskan usaha membawa kesejahteraan rakyat dan negara. Sebagaimana pelbagai agenda pembangunan yang dikupas oleh para jurucakap kita, dari MRT sehinggalah TN50. Saya yakin dan saya tahu Presiden kita mempunyai lebih banyak lagi agenda dan hala tuju untuk membina tamadun dan masa depan negara yang jauh lebih baik. Namun semuanya akan bergantung kepada sokongan rakyat di peti undi, tuan-tuan dan puan-puan. Matlamat kita adalah kemenangan. Perang mesti menang. Kita mesti berada dalam kaedah pilihan raya. Laksanakan arahan kepimpinan. Marilah kita satukan iltizam dan bulatkan tekad. Boleh tuan-tuan? Boleh kita gempur dan tawan kubu-kubu musuh? Boleh kita serang mereka? Boleh kita ganapkan Pakatan Harapan DAP? Boleh kita raih sokongan rakyat? Bangun dan bangkit, wahai orang-orang UMNO. Bangun dan bangkit dengan semangat yang cukup luar biasa, orang-orang UMNO. Bersatulah seolah-olah kita tidak pernah bersatu sebelum ini. Kukuhkan solidariti. Kita rapatkan barisan. Kita eratkan perpaduan dan persaudaraan. Adat
bersaudara-saudara dirapatkan. Adat bernegeri-negeri dimakmurkan. Adat beragama-agama didaulatkan. Adat berbangsa, kuasa bangsa dipertahankan. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Takbir! 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 Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.